melihat perkembangan awak punya kerja kursus ya. Jadi kalau macam Asfa, cikgu dah try test awak punya hidroponik. Jadi minggu ni cikgu nak tengok laporan pula. Ya, tak semestinya awak dah siap. Tapi kita nak tengok sejauh mana awak dah buat. Sehingga macam cikgu cakap, 15 hari bulan 10. Kalau tak sekolah juga nampak gaya macam awak tak sekolah. Okay. Jadi cikgu nak tak nak 15 hari bulan 10 cikgu kutip lah dari rumah ke rumah. Okay, untuk dibawa ke sekolah. Okay. Itu yang terpaksa dibuat lah. Sebab kalau ikutkan kita masih lagi di fasa 2, kemungkinan besar akhir bulan 10 pun masih lagi fasa 2. Jadi cikgu akan kutip dari rumah ke rumah. Jadi harap semua akan siap sebelum 15 hari bulan 10. Jadi besok cikgu akan pergi dari rumah ke rumah, tengok sejauh mana yang awak dah siap. Kemudian 2 minggu lagi, cikgu akan datang lagi untuk tengok lagi laporan awak sehinggalah ke akhir penghantaran. Okay. Jadi boleh kita mulakan kelas? Asfa? Boleh cikgu? Okay. Semua dah ada pen dan kertas? Daniel? Senyap je Daniel? Ada cikgu. Okay. Jadi kita masuk kepada bab tingkatan 4 lagi, pengeluaran poultry. Okey Asfa, apa itu poultry Asfa? Asfa? Okey, poultry bermaksud peternakan berbentuk burung. Ya, puyuh, ayam, itik, angsa, itu adalah contoh peternakan poultry. Jadi Malaysia ni dia lebih kepada komersialnya peternakan puyuh dan juga ayam. Jadi jenis sistem peternakan poultry, jenis-jenis sistem dia ada 3 cara nak ternak, sama ada separa intensif atau integrasi. Separa intensif ni lepas bebas dan menggunakan reban mudah alih. Manakala intensif adalah yang lebih mahal, dia berbentuk sangkar, dia ada lantai yang tinggi supaya bahagian bawah dia kita boleh senang nak ambil tahi ayam dia tu, tahi puyuh dia tu kita letakkan lantai tinggi, kemudian kita letakkan sampah sarap tebal supaya bau dia tu kurang. Kemudian reban dia tertutup. Integrasi pula ialah ternakan ayam bersama dengan ikan ataupun ternakan ayam bersama dengan sayur. Okey, ini 3 jenis sistem peternakan. Okey, Asfa, kita ulang balik. Jenis sistem peternakan poultry ada 3. Okey, iaitu separa intensif. Okey, X ni apa jawapan dia Asfa? Apakah ciri separa intensif? Lepas bebas. Ya, lepas bebas. Ataupun kalau ada satu lagi, mudah alih. Jadi, pilih sama ada mana-mana jawapan sebab dia 3 markah. Awak nak letak dua-dua pun lebih baik. Sebab takut salah mana salah satu kan. Pun boleh kalau nak letak dua-dua. Cuma masa dengan tak ada masa aja. Okey, Y. Apa dia Asfa? Y. Intensif. Okey, intensif. Di mana ada 3 jenis sistem peternakan. Separa. Kemudian intensif. Yang ke Z apa dia? Integrasi. Okey, integrasi. Okay. Ini 3 jenis sistem peternakan poultry. Seterusnya ini gambar dia sangkar. Ini jenis intensif. Sistem peternakan intensif jenis mahal. Dia berbentuk sangkar, bertutup,
Ada lantai tinggi untuk mengelakkan bau daripada tahi ayam tu. Okey. Berikut adalah penyataan jenis sistem peternakan poultry. Nyatakan jenis sistem peternakan tu pada ruang yang disediakan. Okay. Intensif. Ternakan, dia tak cakap intensif ke apa. Ni dia. Ternakan berada di luar ban pada siang hari di dalam kawasan berpagar. Dalam kawasan pagar dia tak tertutup. Berada di luar ban. Apa dia jenis peternakan dia tu? Ya, Asfa? Separa intensif. Okey, separa intensif. Ternakan berada dalam reban sepanjang masa. Apa dia, Asfa? Intensif. Okey, betul. Intensif. Ya, Alif. Ternakan dan tanaman diusahakan bersama dalam satu kawasan. Apa dia, Alif? Integrasi. Okey, betul, Asfa. Iaitu integrasi. Okey. Ciri-ciri ternakan intensif. Nyatakan jenis sistem berdasarkan ciri tersebut. 3 markah. Okay. Ini dia dah bagi tahu intensif. Tapi kita nak tahu ciri-ciri dia. Reka bentuk ini terdiri daripada bertingkat. Ada yang bertingkat, ada yang bersekat dan tanpa sekatan. Apakah sistem? Sistem dia dah tahu dah. Intensif, tapi yang mana satu? Apa dia, Asfah? Bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Kita panggil apa ni? Kita panggil dia sangka. Okay, sangka. Ada sekam padi diisi setebal 80 hingga 100 cm dari lantai. Apa jenis tu? Asfah? Sarap tebal. Ya, sarap tebal. Mempunyai pengudaraan yang baik, persekitaran selesa dan kawalan keselamatan yang berkesan. Reban tertutup. Reban tertutup. Ya, ini intensif, tapi dalam intensif ada ciri-ciri dia. Seterusnya, ini contoh dia yang reban tertutup tadi itulah. Dia ada tempat makanan yang besar, namanya silo. Dia ada kipas yang besar, namanya kipas exhaust. Okay, dia ada pemberian minuman automatik, makanan pun automatik. Ini namanya reban tertutup. Dia tanya namakan 2 sistem lain yang diamalkan iaitu sangka, sarap tebal dan lantai tinggi. Jadi dia ada 4. Reban tertutup, sangka, sarap tebal, lantai tinggi. 2 ciri sistem separa intensif. Apa dia, Asfah? 2 ciri separa intensif. Ingat, separa. Separa. Apa 2 ciri dia? Satu pun boleh lah. Okay. 2 ciri dia mudah alih. Dan ini separa. Lepas bebas. Betul Alif. Lepas bebas. Baik. Kemudian kelebihan menternakkan daging secara intensif. Apakah kelebihannya? Yang pertama ialah tiada kehilangan ayam. Sebab dia tertutup. Produktiviti lebih tinggi sebab kita bagi makan sepenuhnya. Ada jawapan-jawapan lain. Ya. Itu ialah kelebihan ternakan intensif. Okay, jadi Encik Abdul berhasrat untuk menternak ayam. Beliau berjumpa dengan anda selaku pegawai pertanian untuk mendapatkan hikmat nasihat berkaitan peternakan. Tentukan sistem peternakan yang perlu dipilih oleh Encik Abdul yang mempunyai kemampuan keuangan terhad, dia tak banyak duit. Setelah anda membandingkan sistem X dan sistem Y. Okey, Asfah, sistem X ni apa dia? Sistem EXO lepas bebas. Ataupun kita panggil dia apa? Separa Separa intensif.
Ya. Yang sistem Y, Sistem Y integrasi. integrasi. Antara sistem X dan sistem Y dengan keuangan dia sedikit, yang mana satu yang dia akan pilih, Asma? Sistem X. Sistem X. Okay. Tapi dia kata 7 markah. Bila 7 markah, sekejap ya. Okey. Bila 7 markah, kita kena beritahu juga apa sebabnya. Okey. Cik Abdul mempunyai kemampuan keuangan yang terhad. Maka ia lebih sesuai dengan sistem X. Itu separa bebas. Ini kerana ia tidak memerlukan banyak peralatan, maka kos rendah. Makanan juga kurang diberi kerana boleh mencari makanan tambahan sendiri. Ia juga tidak memerlukan banyak pengawasan kerana bilangan ayam yang tidak banyak. Itu jawapan dia. Baru boleh dapat 7 markah. Kita kena beritahu sebabnya. Okay, itu tajuk yang dah pun kita pelajari. Kemudian kita dah belajar juga bila kita nak pilih intensif, bila masa kita nak pilih. Jadi kita faktor-faktor pemilihan sistem peternakan, iaitu kita kena tahu kita nak ternak apa, ayam ke, telur ayam ke, nak ternak daging ke, ya, umur ternakan, sama ada kita dah beli siap-siap dah besar ke, atau kita baru je nak beli anak ayam. Jadi keuntungan kita dapat tahun depan lah, lambat lagi. Ataupun kita nak ternak untuk diri sendiri ke, kemudian kita nak tahu berapa pula duit yang kita ada untuk kita nak pilih sistem penternakan. Ini dia kita nak menganalisa faktor-faktor yang kita perlu pilih untuk menentukan peternakan intensif tu. Ya. Jenis hasil ternakan, peringkat umur ternakan, kemampuan kita, bilangan ternakan. Ya. Jadi peringkat umur ni ayam atau puyuh ada 3. Induk, pembesaran, pengeluaran. Induk ni anak ayam. Bila anak ayam, kita perlukan kepungan dia dalam jumlah yang kecil. Sebab dia kecil lagi, kita kepung dia, tapi tak boleh ramai-ramai, nanti dia padat, dia sesak nafas. Jadi itu anak ayam, kita panggil dia perindukan. Yang kedua, bila dia dah mula membesar, belum lagi nak keluar-keluar telur lagi, tak boleh nak jual daging lagi, dia dah sampai peringkat besar, dia perlukan ternakan bebas sikit, tak boleh lagi kepung lagi kecil. Kita kena bagi pula reban yang lebih besar. Okay, dan akhirnya bila dia dah besar pula, dah sesuai untuk daging ke, dah sesuai untuk telur ke, kita asingkan pula lagi supaya dia boleh hasilkan produktiviti atau jumlahnya lebih banyak. Contohnya ayam telur lah. Kalau ayam telur kita tempatkan pula di dalam sangkar. Supaya dia boleh bertelur dengan aman. Dia seorang-seorang kat situ. Okay, contoh soalan. Pengeluaran hasil ternakan yang optimum memerlukan pemilihan sistem peternakan yang sesuai. Nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan peternakan poultry secara intensif. 3 markah. Bila disebut 3 markah, nyatakan. Disebut situ nyatakan, maka awak tak perlu huraian. Awak cuma senaraikan saja kerana dia 3 markah. Apakah 3 faktor pemilihan tersebut? Bagi satu contoh, Asfah. Apa 3 faktor tu? Tadi cikgu bagi 4. Dia nak 3. Apa salah satunya, Asfah? Ya, Asfah? Ya, orang lain? Siapa tahu? Tapi ingat balik, apakah 3 ada 4 faktor. Tapi dekat sini dia nak 3 aje. Jenis hasil ternakan. Ya, jenis. Sama ada kita nak pilih
ayam telur ke ayam daging. Okay. Jadi ada 4 yang cikgu bagi. Jenis, peringkat umur, bilangan ternakan, kemampuan keuangan. Tapi dia nak 3 markah. Jadi awak pilihlah mana-mana 3. Okay. Ni contoh lagi. Faktor pemilihan sistem peternakan. Rajah 5 menunjukkan faktor pemilihan sistem peternakan. Lengkapkan. Rajah 5, 3 markah. Okay. Jadi cikgu dah bagi jenis hasil ternakan. Apa lagi jawapan yang nak dia bagi? Asfah? Peringkat umur ternakan. Ya, peringkat umur ternakan. Okay, kemudian ada lagi kemampuan keuangan dan satu lagi bilangan ternakan. Okay, itu faktor pemilihan peternakan, sistem peternakan. Hari ini kita nak belajar peralatan yang perlu ada dalam reban. Okay. Jadi ini yang jenis komersial yang buat secara besar-besaran. Okay, untuk nak bagi KFC ke, McDonald ke, itu untuk ayam lah. Okay, jadi ni antara peralatan yang perlu awak hafal. Contohnya hygrometer, sebutan dia hygrometer. Ini untuk mengesan suhu dan lembab. Kalau ayam ni dia sensitif sikit, puyuh pun sama. Dia tak boleh terlampau panas dan dia tak boleh terlampau pula berhujan. Okay, ayam cepat demam. Jangan ingat awak seorang je demam. Ayam pun demam juga. Tapi dia juga tak boleh terlampau panas. Boleh menyebabkan mati kepanasan. Okay. Mesin pemberi makanan disebut broger. Ini broger lah. Ada disebut silo. Ini sebut broger. Ini bekas makanan automatik broger. Bekas makanan manual yang biasanya ialah yang macam ni lah yang kita punya. Kita letakkan makanan dalam ni, nanti dia keluar sikit-sikit kat bawah. Kemudian puting minuman. Ni bentuk air yang menitik sikit-sikit. Yang biasa kita dah letak dalam reban kita ni yang akhir sekali bekas minuman. Yang ini senang sikit sebab dia menitik sikit-sikit. Ini contoh peralatan dalam sistem peternakan poultry. Ada lampu. Jangan ingat tak ada lampu. Dia tak boleh nak gelap sangat. Dia takut nanti dia bising. Lepas tu vaksin. Kena cucuk juga. Jangan awak ingat tak cucuk. Itu orang kata, tak usahlah makan ayam daging KFC tu. Dia asyik kena cucuk je. Itulah sebabnya. Sebab walaupun dia bagi ayam sihat, kita pula tak sihat. Kalau banyak makan ayam, KFC, ayam daging. Sebab tu orang kata ternaklah ayam sendiri. Kurang kita nak bagi dia dadah. Ini panel kawalan automatik untuk tutup kepanasan, tutup lampu. Ini panel. Ini kipas exhaust. Untuk reban yang besar ada kipas exhaust. Penggera, kenapa nak penggera? Penggera ni apabila ayam bising. Contohnya ada ular masuk. Ayam bising jadi penggera ni automatik berbunyi. Generator. Generator ni untuk menghidupkan kalaulah reban awak tu jauh daripada rumah. Kadang-kadang dia tak buat kat kawasan rumah. Jadi tak boleh nak buat laluan elektrik, terpaksalah pasang generator. Ini dia kipas exhaust. Apa guna kipas exhaust yang besar-besar macam ni? Digunakan untuk reban tertutup. Reban tertutup. Pengudaraan di dalam reban. Kipas untuk udara. Pengeringan bahan buangan. Bau basah-basah daripada najis akan hilang bila ada kipas. Alat pemanas dipasang sebagai unsur haba kepada ternakan. Alat yang biasa digunakan ialah pemanas gas, elektrik, lampu pijar dan gas solek. Hoover. Bilangan ternakan perlu bersesuaian dengan jenis alat pemanas. Penggera sistem amaran. Dipasang bertujuan memberi amaran kecemasan. Siren loceng berbunyi apabila berlaku gangguan peralatan atau tidak berfungsi. Alat perlu dipasang di reban, pejabat dan rumah penternak untuk tindakan segera. Penjana elektrik.
Membekalkan elektrik jika bekalan utama terputus. Disambungkan kepada panel kawalan automatik untuk digerakkan secara automatik sebaik saja bekalan utama terputus. Ini penjana atau generator. Jangka suhu digunakan untuk mengetahui suhu dalam reban. Disambung kepada panel kawalan automatik untuk merekod paras suhu di dalam reban dari masa ke semasa. Suhu yang sesuai untuk anak ayam ialah 24 hingga 30 darjah Celsius. Pengukur kelembapan atau hygrometer digunakan untuk menentukan tahap kelembapan atmosfera di dalam reban. Kelembapan reban yang sesuai ialah 40 hingga 80%. Jadi dia tak boleh terlampau kering dan tak boleh terlampau basah. Panel kawalan automatik membekalkan elektrik jika bekalan utama terputus. Disambung kepada panel kawalan automatik untuk digerakkan secara automatik sebaik saja bekalan utama terputus. Pengukur kelajuan angin bertujuan mengetahui pergerakan angin dalam reban. Memastikan keadaan angin tidak mengganggu keselesaan ternakan. Menentukan kelajuan dan pergerakan angin dalam reban. Wah, nak tengok pula ada angin ke tidak dalam reban. Bekas dan alatan makanan digunakan untuk pemberian makanan ternakan. Alatan automatik, pan feeder, auger feeder dan chain feeder. Alatan manual, hanging hooper. Okay, yang digantung sebut hanging hooper. Bekas dan alatan minuman. Pemberian air minuman kepada ternakan. Ini yang biasa. Alatan automatic nipple drinker. Alatan manual bell drinker. Peralatan jenis gantung lebih menjimatkan ruang lantai dan dapat mengelakkan pencemaran air minuman. Okay. Ini bekas dan alat minuman. Bekas dan alatan puyuh ada tambahan. Bekas makanan dulang anak puyuh. Kalau anak puyuh, bagi makan dalam dulang. Palung untuk puyuh dewasa. Bekas minuman lantai atau gantung. Bidai untuk menutup reban peringkat perindukan atau dari angin kencang. Bidai, dipasang bidai. Alat pemanas jenis Hoover atau lampu pijar berkuasa 15 watt untuk 50 ekor atau lampu minyak. Sarap habuk papan. Pengepung untuk peringkat perindukan. Kertas sekiranya reban lantai atas. Guli atau batu untuk dimasukkan ke dalam bekas minuman. Kita masukkan guli ni supaya dia tak jatuh ataupun tak dipijak. Bila dipijak dia tak jatuh. Ini tambahan peralatan untuk puyuh. Bekas makanan dia lain, bekas minuman dia lain, ada tambahan bidai, ada alat pemanas dia pun kuasa dia kurang, ada sarap habuk, ada ketah, ada guli. Okay? Ini untuk tambahan burung puyuh. Ini contoh soalan. Gambar foto 3 menunjukkan peralatan yang terdapat pada sebuah reban poultry. Namakan alat itu. Nombor 1. Agak-agak apa benda ni? Asfah? Siapa tahu yang lain? Agak-agak apa benda ni? Asfah? Tempat makanan. Okey, cuba kita tengok. Ya, bekas makanan. Tempat makanan pun diterima. Jangan takut. Cikgu, kalau ditulis bekas, saya tulis tempat boleh ke? Boleh. Pemeriksa tidak terlampau rigid. Yang kedua, siapa tahu ni apa? Puting minuman. Bekas minuman atau puting minuman pun boleh diterima. Yang ketiga, Kipas exhaust. kipas exhaust. Nampak senang kan? Sekali lagi, peralatan yang lengkap dalam sebuah perumahan ternakan poultry adalah penting untuk menghasilkan minuman yang optimal. Nyatakan fungsi. Dia bukan
nak nama dia, dia nak kegunaan dia. Apa agaknya kegunaan benda ni? Asfah? Digunakan untuk pemberian makanan ternakan. Okey. Tempat makanan atau membekalkan makanan. Awak jangan takut Asfah. Jawapan awak tu bila disebut makanan boleh diterima. Okey. Walaupun tak sama dengan pemeriksa. Ni gambar ni. Apa ni? Apa guna ni? Apa tahu? Panel kawalan automatik kot. Okey. Untuk apa? Memanaskan ternakan. Dia bukan nak tanya apa bendanya. Dia nak tanya apa kegunaannya. Memanaskan ternakan atau membekalkan haba. Ni senang. Apa dia? Pemberian air minuman kepada ternakan. Ya, membekalkan minuman. Okay. Boleh diterima jawapan tu. Okay. Nyatakan 3 peralatan yang berkaitan dengan suhu. Ni baik-baik sikit. Dia bukan nak kita peralatan tapi dia nak yang berkaitan dengan suhu yang terdapat dalam reban ayam. Apa agaknya? Jangka suhu. Jangka suhu. Okey, lagi? Apa lagi berkaitan dengan suhu? Yang nak Alat, memanaskan ke? Dia tak semestinya yang berkaitan dengan keadaan persekitaran dia. alat pemanas. Alat pemanas. Okey. Ni dia. Jangka suhu. Mentol pun berkaitan dengan suhu juga. Mentol tak boleh mentol yang lebih 15 watt. Alat pemanas tadi yang awak sebut. Okay. Bidai pun berkaitan dengan suhu juga. Bidai ni untuk burung puyuh. Kipas. Kipas exhaust. Ni untuk yang besar. Pad penyejuk. Ni tadi tak ada. Tu dia. Okey. Jadi itu dia topik kita pada malam ini, iaitu peralatan-peralatan yang digunakan di dalam penternakan potri. Ada apa-apa soalan, guys? Ada apa-apa soalan? Okey, berkaitan dengan kerja kursus. Ada apa-apa nak tanya? Daniel senyap je. Oh, suara cikgu sangkut-sangkut. Okey, faham. Cikgu ada rekod, nanti cikgu bagikan video ni dalam bentuk YouTube. Ada lagi? Cikgu. Ya. Cikgu datang rumah aku. Hari apa? Cikgu akan mula melawat dari Fitri kot. Esok. Daripada Sungai Tinggi dululah. Alhamdulillah. Lagipun Asfah, cikgu rasa awak tak ada masalah dengan cikgu sebab awak selalu tunjuk hasil awak. Jadi cikgu rasa Asfah pun dah nak habis kan? Ya, tinggal lukis lah. Ya. Jadi kalau cikgu sempat, sebelum Jumaat tu cikgu pergilah. Kalau tak sempat, tak apa, cikgu faham. Asfah dah buat banyak. Orang lain yang tak buat lagi. Okay guys, ada apa-apa lagi? Sebelum kita tamatkan kelas kita pada malam ini, iaitu peralatan. Okay Asfah. Okay, Asfah senyap Orang lain, cikgu nak dengar suara orang lain. Sepol ada, Asnol ada. Siapa boleh senaraikan peralatan, 3 peralatan, cikgu tak tanya suhu, 3 peralatan dalam reban intensif. Tak ada, hantar mesej je. Hantar dalam chatting.
Oh, semua silent student. Okey lah. Sebab Asfar ada. Asfar, senaraikan 5. Cikgu tak nak 3. 5 peralatan yang awak tahu. 5 peralatan apa itu? Peralatan dalam reban intensif. Intensif. Bekas makanan. Bekas makanan. Lepas tu bekas minuman. Baru 2. Hmm, lagi satu. Nak 5, nak 5. Oh, nak 5. Ha. Makan. Dah, bekas minuman dah. Suara intensif lagi kan? Ha. Pak Asfar tadi kan ke cikgu ulang balik nanti. Slide ni. Tengok. Saiful dah lari dah. Orang lain? Senyap lah orang lain. Ada dah sebut puting minuman dah. Tapi Asfar dah sebut bekas minuman. Hydrometer. Hygrometer. Aboi. Yang susah-susah ambil yang senang-senang. Lagi? Lagi Baru lepas 3. tu Penggera. Okey, 4. penggera. Kipas. Kipas. 5. Okey. Lepas tu Itu lampu. lampu. Baru nak keluar mulut dia. Tadi tak keluar. Tengok balik apa bendanya. Macam ni. Alat minuman. Alat makanan. Pengukur laju angin. Jangka suhu. Hygrometer. Generator. Kipas. Penggera. Okay. Ni dia. Alatan. Jadi itu saja untuk malam ni. Ada soalan tak semua orang? Tak ada ego. Okey, jumpa lagi pada minggu depan hari Ahad. Minggu ni cikgu datang dari rumah ke rumah. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.